Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Farzah Isa dalam Bidang Bimbingan Industri Terbitan Center for E-Learning and Teaching. Dan bersama saya di sebelah ni, segak bergaya, saya panggil beliau Dr. Nuhul Bashir. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Okay, kita berada di Mama Kiddies. Mama Kiddies ni satu branding yang telah pun diwujudkan oleh Dr. Nuhul di United Kingdom. Dan bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu produk branding. Okey, doktor, saya tertanya-tanya lah, orang Malaysia boleh berjaya buat brand di luar negara. Macam mana tu doktor? Berceritakan pengalaman doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ada satu contoh di mana brand yang diwujudkan di luar negara oleh anak Malaysia boleh berjaya. Mama Kiddies adalah satu contohnya lah. Jadi kita wujudkan Mama Kiddies pada tahun 2006. Semasa saya menuntut di United Kingdom di Southampton, saya bersama isteri saya melahirkan Mama Kiddies. Sebab kami nampak ada peluang untuk satu produk di mana produk itu tidak terlalu mahal, but pada masa yang sama mempunyai kualiti dan unsur-unsur yang mana boleh dibeli oleh segala lapisan masyarakat. Jadi pada tahun 2006 Mama Kiddies dilahirkan, dan dia dilahirkan bukannya secara formal. Background saya adalah elektronik. Jadi bila saya buat bisnes, saya tak tahu apa itu branding. No idea what is branding, no idea what retailing. Jadi kami perlukan satu income sementara lah, part time income untuk menampung kos belajar di sana. Jadi saya masa itu tak bekerja, anak masih kecil lagi. Jadi kami belajar jual online. Jadi kami cebol satu bidang di mana produk bayi. Jadi kenapa kami produk bayi? Sebab produk bayi ni dia akan dibeli pada apa masa pun. Masa susah ke, senang ke, orang ada duit ke, tak ada duit ke, bila ada anak dia kena beli. It's also on demand macam tu. Yes. Jadi tak mahal pula di United Kingdom, setengah-setengah produk seperti kasit dan juga stroller adalah satu kewajipan. Sangat janggal kalau kita nampak ibu bapa bawa anak dongkong tangan. Mereka mesti kena bawa stroller. Jadi pada mulanya kami mengimport stroller yang mana mengikuti ciri-ciri keselamatan di UK, dan kami jual di UK. Jadi harga yang dijual adalah murah, tapi banyak pembeli. Tapi lama-kelamaan kami dapati ada satu kekosongan di mana pengguna tidak dapat mengenal produk kami tu. Dia tanya, customer tanya, what is your brand? Kami kata, oh it's just a generic brand. Jadi kan fikir balik, kenapa kita tidak membrandingkan produk tersebut, produk yang sama juga, cuma letak satu nama saja. Jadi, dan di situ lahirnya Mama Kiddies. Dan Alhamdulillah, selepas diletakkan nama Mama Kiddies, selepas masa yang mungkin dalam 6 bulan, kami dapati produk yang sama boleh dijual dengan harga yang jauh berbeza. Sebab sekarang telah wujud satu branding untuk produk tersebut. Daripada tak ada brand, dah ada brand. Jadi di situlah lahirnya Mama Kiddies. Dan Alhamdulillah sekarang Mama Kiddies wujud bukan sahaja di United Kingdom. Kita ada cawangan yang wujud produk kami di keseluruhan Europe dan juga di Australia. Dan yang paling terbaru adalah di Malaysia. Di Mama Kiddies walaupun adalah hasil usaha anak tempatan, tapi kami mengambil masa yang agak lama untuk membawa ke sini lah, sebab kami masa tidak tahu macam mana para pelanggan akan respon. Jadi pada tahun 2013 baru pertama sekali Mama Kiddies dikenalkan di Malaysia. Pada mulanya kami menjual secara online, dan apabila dapati permintaan, barulah kami buka cawangan yang pertama di USJ 9. Dan ini adalah cawangan kami yang kedua lah. Iaitu terletak di Wangsa Walk. Kalau kata para penonton, anak-anak, adik-adik sekalian, kalau masuk ke Wangsa Walk, lalu kat kereta taksi tu nampaklah Mama Kiddies ya. Tapi kelainannya Mama Kiddies ni, dia campur dengan kafe, betul tak? Itu kapal halwa. Itulah kita nak nampak kelainan yang ada dalam bila kita berjiwa keusahawanan, kita perlu jadi lain daripada yang lain, betul tak? Jadi seperti yang kata Dr. Nuhul, pada asalnya kedai baby di Malaysia ni para baby je semua kan. Tapi di Mama Kiddies tidak fokus pada barang yang bayi sahaja kan. Betul. Jadi Mama Kiddies fokus kepada barang yang macam mana? Mama Kiddies kita
kita tidak mau just another baby shop. Kalau itu baby shop biasa kita nampak dijual A to Z lah, daripada lampin, putin sebagainya. Kita tidak sebegitu. Kita Mama Kids adalah satu produk ataupun butik barang yang baik, di mana pelanggan akan dapati produk-produk yang khusus, contohnya seperti stroller, travel cot, dollhouse dan sebagainya, yang mana kebanyakan produk-produk ini kalaulah dibeli di kedai-kedai biasa agak mahal. Jadi pelanggan di Mama Kids dapat membeli produk yang sama, di mana produk yang dijual di UK, di Australia, di Europe, di France dengan harga seperti beli produk tempatan. Sebab apa? Kami tidak perlu bayar kepada orang tengah. Jadi kami adalah owner of the brand. Jadi kami dapat jual dengan harga yang perbatutan, di mana harga itu dapat disampaikan kepada para pelanggan kami di Malaysia lah. So jadi lebih mudah macam tu, iaitu sole distributor lah orang kata kan. Ya, Mama Kids adalah sole distributor. Baiklah, untuk brand ni kan, apakah kriteria yang bagus untuk satu brand yang berdasarkan pengalaman doktor dalam meng-createkan brand sendiri? Pertama sekali, brand kena ada uniqueness. Jadi bila kita nak start satu branding ni, kita nak tahu siapa kita punya target market kita. Kalau kita target market kita, contohnya untuk branding Mama Kids ni, tahu bahawa kita tidak fokus kepada pelanggan-pelanggan yang high end yang akan pergi kepada brand yang very well established, yang mana harganya mungkin 3-4 kali lebih ganda. Kita punya trend adalah kita nak sasar kepada golongan pertengahan, middle dan juga above. Yang ni pengalaman kami di semasa kami mulakan brand di UK lah. Jadi apa kami buat? Kami bawa satu uniqueness di mana produk yang sama, hampir sama dengan brand yang besar, kami dapat jual pada harga yang hampir separuh harga daripada harga yang kami jual. Jadi orang akan associatekan brand dengan kualiti. Di sini kualiti kami jaga, memang kami beri tumpuan 100%. Supaya kualiti yang sama, yang mana mereka perlu bayar double dengan brand lain, kami dapat jual pada produk yang sama dalam Mama Kids. Jadi dalam branding kena ada uniqueness, kena ada brand value, di mana bila orang beli brand tu dia rasa benda tu berbaloi. Dan ketiganya, produk itu perlulah mengikut trend. Sebab trend manusia akan berubah. Produk yang orang suka hari ni tak suka tahun depan. Macam tengok macam iPhone, daripada iPhone 3 sekarang ada iPhone 6. Okey, jadi yang penting, tiga unsur penting dalam branding adalah, yang pertama adalah uniqueness, kedua brand value, dan ketiga adalah market trend. Mungkin dalam pelajar ni bila baca dalam buku, dia punya kriteria brand nak berbeza kan. Dan kita bercerita mengenai pengalaman saya sendirilah dalam satu brand ni, sebab trend is very important. Kami pernah jual satu produk ni di UK, di mana pada tahun pertama kami dapat jual pada harga yang sangat tinggi. Tapi pada tahun yang seterusnya terus tak ada siapa nak beli pun. Kenapa jadi macam tu? Sebab trending. Sebab di UK ni mereka terlalu fanatik terhadap fashion. Dan kita pun kena follow fashion tersebut. Kalau apa yang laku pada 2014, 2015 dah jadi lambat setahun. Jadi kami di UK, kami ada satu unit, yang mana unit dipanggil product development. Kami ada seorang manager di sana yang akan look every month on this trending, dan supaya produk yang kami keluarkan every year ni dia in line dengan trend pada waktu tersebut. Di samping itu, setiap tahun kami akan pergi ke baby fair yang biasanya berlangsung di sama ada di China ataupun di Hong Kong, untuk melihat trend di sana. Sebab boleh katakan almost kebanyakan brand-brand yang besar akan datang ke sana, dan dia akan pamerkan produk mereka yang terbaru. Jadi kita di sana dapat lihat apakah yang menjadi trend pada tahun tersebut, dan kita akan belajar daripada mereka. Orang kata kita tak perlu invent the wheel. Benda dah ada, kita follow sahaja. Kita tak perlu meniru mereka, tapi kita belajar daripada mereka untuk kita dapat hasilkan produk yang mana pada rangkanya sama sahaja.
Cuma kulitnya berbeza. Sebenarnya kulitnya menjadi kulit tahun 2015. Ya, betul tu. Jadi ilmu kepada branding ni kena ada ilmu consumer behavior lah, betul tak? Kita kena belajar apa yang habit kepada klien kita. Kalau dalam psikologi dia ada facts and passion lah, yang mana satu kita nak ikut, betul tak? Tapi dalam industri barangan bayi ni memang macam tu Betul. baik di Malaysia ataupun di overseas saja. Di Malaysia saya rasa itulah, selepas saya setahun setengah berkecimpung dalam perniagaan di Malaysia, ada sedikit kelainan mengenai branding, mengenai trending dan sebagainya lah. Sebab di Malaysia ni rata-rata sebab having a stroller consider satu yang tidak wajib, tak seperti di UK. Jadi kita nampak cuma golongan pertengahan yang mula menggunakan stroller. Dan one thing yang orang kata apa, menjadi cara mereka memilih adalah harga. Biasanya yang trending ni yang terbaru adalah mahal sikit, sebab kita tukar every year. Jadi kita nampak, walaupun kami bawa di Mama Kiri, kita bawa brand, kita ada associate brand seperti Baby Trend daripada US, Baby Trend kita bawa produk-produk yang terbaru. Mama Kiri daripada UK kita bawa produk-produk yang dihasilkan untuk tahun sama jugalah. Tapi bila kita tengok pelanggan pilih, mereka tak pilih kepada trend. Mereka more onto functionality, more onto harga dan sebagainya lah. Jadi walaupun kami sebagai peniaga lebih suka kepada jual barang-barang yang baru harga mahal, tapi sebagai pengguna, hak pengguna saya rasa telah digunakan sepenuhnya lah. Sebab kalau function sama, kenapa nak beli yang baru kan? Kenapa nak beli yang harga lebih mahal kan? Jadi mungkin pelanggan Malaysia ni lebih bijak lagi lah. Mereka lebih praktikal untuk memilih barangan lah, tidak seperti di luar negara. Baiklah, kita bercakap tentang pengalaman doktor dalam nak menghasilkan brand sendiri, jenama sendiri. Sebab kalau kata kita dengar di Malaysia nak buat jenama sendiri tu mudah di Malaysia kan, tapi nak pasarkan di luar negara itu lain cerita. But apa yang kita lihat pada Dr. Nurul, beliau menghasilkan brandnya di luar negara dan bawa ke Malaysia. Itu sesuatu yang unik yang patut kita pelajari. Okey, untuk itu mungkin boleh doktor kongsikan antara cabaran yang telah pun doktor lalui dalam nak menghasilkan brand, kerana jenama yang dah sedia ada dalam pasaran dah banyak. Jadi macam mana doktor memastikan jenama yang doktor bawa itu, Mama Kidis tu, boleh mendapat tempat di hati para pelanggan? Ya. Perkara penting yang kami lihat khususnya di Malaysia, seperti saya kata tadi, pelanggan lebih pentingkan functionality dan juga harga. Jadi untuk ini apa kami selepas setahun lebih berkecimpung di sini, kami telah mengambil langkah-langkah drastik, especially pada tahun ini selepas perancangan yang terbaru ni, di mana kami cuba dapatkan produk-produk yang baru tetapi dengan harga yang lebih kata affordable. Okey. Tapi pada masa yang sama, produk tersebut juga dipasarkan di UK. Jadi produk yang sama kualiti di UK. Tetapi apa kami lihat di Malaysia ni, harga dan function adalah dua benda yang sangat-sangat dipentingkan. Dan okey, contoh untuk stroller lah. Walaupun stroller itu besar dan sebagainya, orang mesti tak minat. Mereka lebih minat kepada yang kecil, yang compact, yang senang dibuat kereta. Sebab rata-rata kereta yang menjadi satu kereta yang benchmark adalah Myvi. Jadi sebab pertama, boleh buat Myvi tak? Padahal di UK, stroller yang kami jual ni jauh lebih besar daripada yang kami jual di sini. Tapi orang sana, as long as benda tu boleh masuk dalam pintu rumah dia beli. Dia tak kisah sebelum masuk kereta dia nak buka tayar depan, dia tak kisah. Dan mungkin fizikal badan kita lah kat Malaysia kan. Jadi itu yang sangat penting bila kita nak cuba satu bidang tu. Kita tak boleh bawa benda yang sama di UK ataupun di luar negara ke sini. Kita perlu buat adjustment. Brand yang sama, produk yang sama, tapi kita perlu buat adjustment supaya dia dapat orang kata apa, kira keperluan tempatan dapat dipenuhi lah. Itu yang paling penting sekali. Apa sahaja brand kalau kata kita terfikir nak buat daripada negara, bawa datang Malaysia, dia kena ada dia punya penyesuaian lah, betul tak? Dan penyesuaian itu melibatkan banyak proses ke rasa sepanjang. Dia bergantung pada produk tersebut juga. Jadi kelebihan kami di Mama Kidis ni, kita boleh cuba dengan sebab di UK ni apa je boleh jual. Sebab kami dah ada nama
selain kami jual online ataupun di dalam warehouse, kami juga supply kepada Amazon di UK. Jadi Amazon ni kalau as long as produk kita bagus, ada mendapat review yang baik daripada customer, dia akan beli. Jadi apa kita buat, kita akan hasilkan dengan produk yang banyak dan kita akan bawa sedikit komisi untuk kami cubalah. Untuk katalah orang yang baru nak mencebur diri dalam bidang ini, nasihat saya adalah dapatkan pasaran produk ni di luar negara. InsyaAllah mungkin satu hari kita boleh bincang lebih lanjut lagi lah cara untuk bawa produk Malaysia ni untuk dipasarkan di luar negara menggunakan konsep kita panggil dia fulfillment, di mana perniagaan tersebut tidak perlu berada di OOC. Ada syarikat-syarikat dan Mama Kidis under anak syarikat kami iaitu Asmimi Limited juga ada menawarkan perkhidmatan di mana kita buat fulfillment, di mana peniaga Malaysia boleh bawa produk mereka, tempatkan produk itu di UK dan ataupun di Australia dan pasarkan di pasar tempatan itu di UK dan juga Australia. Itu satu peluang yang kita offerkan lah. Okey, insyaAllah kita boleh adakan lagi sesi itu. Baiklah, terima kasih Dr. Nuhur Bashir atas perkongsian kita sebentar tadi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, lepas ini kita ada topik iaitu international retailing ataupun perucutan antarabangsa. Dan untuk itu kita jumpa lagi lepas ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.